Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberikan kesempatan untuk kita sama-sama berjumpa di alam maya ini. Alhamdulillah, dan terima kasih kerana yang pada yang sudi subscribe, pada yang sudi masuk dengar bicara saya pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, hari ini saya nak sikit saja, itu saya nak sentuh tentang bagaimana fitnah Dajjal itu masuk kepada anak-anak kita. Bagaimana fitnah Dajjal itu masuk kepada anak-anak kita. Sekarang ni kita lihat, zaman saya mula-mula, zaman kita kecil zaman saya dulu kecil-kecil dulu tak ada handphone kan. Kita ambil contohnya handphone lah, tak ada handphone. Zaman kita kecil dulu tak ada handphone. Kita hanya ada telefon sahaja. Telefon pun telefon palit, telefon awam. Kena pergi bergegas ataupun beratur nak pergi telefon kepada saudara mara ataupun kawan-kawan. Itu telefon awam. Lepas telefon awam, ada pula telefon kat rumah. Telefon rumah pun telefon dai pusing-pusing gitu kan, ataupun picit-picit kan, tekan-tekan gitu. Lepas tu baru ada telefon yang tangan tu pun besar. Kita boleh bawa besar lah, poket besar je. Lepas tu dia akan jadi kecil. Walaupun tebal tapi akan jadi kecil juga. Lama kelamaan proses tu kita makin sehinggalah sekarang ni makin kita rasa makin berumur, makin dah tua. Saya dah makin tua, makin berumur. Telefon tu ada nipis sangat lah. Nipis lah, macam nipis lah. Tapi nipis kan kecil. Ada yang kecil, ada yang besar, tapi nipis. Nak bagi tahunya di sini bahawasanya proses daripada telefon tu, daripada telefon yang tak boleh bawa mana-mana, ada wire, ada kabel, guna kabel di atas tu. Lama kelamaan tak ada kabel. Tak ada wire lagi. Kita boleh bawa simpan dalam poket. Masuk kepada anak-anak kita sekarang ni lah. Zaman anak-anak kita ni lah yang mana zaman ada handphone. Seorang satu ada handphone. Kalau dalam rumah tu ada 5 anak, seorang satu ada. Setiap seorang tu mesti ada. Nak bagi tahunya. Kalau ada 3 lah handphone. Kalau ada 4 lah handphone. Sampai begitu sekali. Ibu ayah beli untuk anak-anaknya. Takut anaknya tu ketinggalan lah, macam-macam dia cerita. Tak open-minded lah, tak macam-macam lagi. Inilah bahayanya kita sampai sekarang ni. Bahayanya kita beri pada anak-anak benda yang tak sepatutnya kita beri. Di usia muda tu anak-anak dah bekalkan dah bagi handphone pada usia muda. Macamlah semacamnya sepertilah juga kita berikan pisau yang tajam kepada anak kecil. Terpulang pada dia nak buat apa benda pun. Itu tak betul. Samalah juga kita berikan handphone pada mereka, pada anak-anak kita di usia mereka masih muda lagi. Kita kena kontrol, kita kena kawal penggunaan telefon kepada anak-anak kita. Kalau ibu bapa pun, dia pun sama juga, dia pun terlibat sama juga. Dia pun ada channelnya tersendiri, grupnya tersendiri. Terbabit dengan handphone juga. Dia pun tak cara juga apa yang anaknya buat tu. Lantak dia lah nak jadi apa-apa anak. Itu bahayanya. Bahaya ibu bapa macam ni. Inilah dia yang dinamakan sebagai perangkap Dajjal. Perangkap Dajjal yang mana semua orang tak tahu, tak kenal,
tak kenal sebenarnya, tak tahu bahawasanya itu adalah perangkap Dajjal. Dajjal ni nak merangkap anak-anak, terutama sekali anak-anak orang Islam ni, supaya jauh daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada Al-Quranul Karim, jauh daripada baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, apa maknanya dalam Al-Quran tu. Itu dia punya Dajjal, dia punya penangan dia tu memang cukup hebat. Kalau boleh nak anak-anak orang Islam pegang handphone sentiasa, tak perlu lagi pegang Al-Quran, tak perlu lagi hafal Al-Quran, sampai begitu sekali. Kalau pergi sekolah pun hafal Al-Quran, pergi sekolah, balik hujung minggu atau balik sebulan kali, mesti kejar nak pergi, nak cari handphone tu kat mana, dan nak cari apa cerita-cerita yang habis-habis. Walaupun Al-Quran tu dah bergelumang dengan dia, tapi penangan Dajjal ni cukup hebat. Dia nak, walaupun dah balik daripada mengaji, daripada belajar Al-Quran, kita cari juga handphone. Semata-mata nak puaskan hati kita lah, nak puaskan hati mereka tu, anak-anak tu. Sampai begitu sekali pandangan Dajjal. Yang ada sekarang ni, inilah masanya yang maknanya kritikal lah. Ibu-ibu, ayah-ayah kritikal, cukup kritikal buat anak-anak ni. Mereka lah yang mencorakkan masa depan anak-anak ni. Kalau anak-anak ni dah diberikan handphone pada masa kecil, habislah dia. Tak belajarlah dia, tak sekolah lah dia, dengan handphone lah dia, sampailah bila-bila masa dia nak berubah. Sampai begitu sekali Dajjal dia buat. Itulah kita sebagai ibu bapa, kita sebagai ibu ayah kena ambil cakna begini, bahawasanya Dajjal ni cukup hebat sekali. Cukup hebat, dia masuk ke dalam anak-anak supaya anak ni rasa malas nak belajar, malas nak sekolah, malas nak baca Quran, malas nak sembahyang. Kalau buat benda tu semua pun buat cincai-cincai je. Sampai begitu sekali dia punya penangan Ad-Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Jadi kita ambil berat tentang masalah ini, tentang anak-anak kita, di manakah mereka ni, dengan handphone ke, ataupun apa yang mereka sedang buat tu. Kalau mereka sedang galik dengan handphone, kita slow-slowkan sikit, perlahan-perlahankan sikit, ambil sikit-sikit, suruh dia orang buat kerja lain. Ajarkan pada mereka bertukang ke, ajarkan pada mereka membaiki kereta, membaiki motosikal dan sebagainya. Ajarkan mereka benda-benda yang kreatif, yang boleh menggerakkan akal fikiran kita. Kalau kita asyik tengok je, tak ada benda lah. Tak ada benda buat anak kita, kecil kepada mereka. Jadi itulah saja sekadar umur kosong saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.